Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah An-Nahl. Sekali lagi dari ayat 106, kesinambungan daripada ayat yang semalam. Kita belum habis lagi. Ayat 106 ni dah habis tapi kita ulang balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam kita baca terjemahan ayat 106. Okey. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata siapa yang kufur dengan Allah setelah iman kecuali orang yang dipaksa sedang hati mereka tenang dengan iman,
Tapi kalau orang yang terbuka hati dia untuk kufur kepada Allah setelah iman, maka mereka akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang besar. Sambungan daripada ayat itu, ayat ke-107, kekufuran mereka yang demikian adalah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada hari akhirat, dan kerana Allah tidak memberi hidayah petunjuk yang menyampaikan kaum yang kufur ingkar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kufur. Baik. Jadi menunjukkan di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dan kenapa mereka kufur kepada Allah setelah iman, adalah kerana mereka ini melebihkan, mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Memang kadang-kadang nak nak jaga keimanan ini bukan sesuatu yang mudah pada sebahagiannya. Mereka terpaksa mengorbankan dunia mereka semata-mata untuk akhirat. Ada orang yang Allah uji begitu. Ada orang Allah bagi dunia lebih pula kat dia. Tapi yang utamanya jangan sampai dunia tu lebih daripada akhirat. Kerana orang-orang yang kufur kepada Allah, disebut di sini mereka ni akan beroleh kemurkaan dan azab kerana mereka mengutamakan kehidupan dunia lebih daripada hari akhirat. Fa aqdamu ala ma aqdamu alaihi minar riddah li ajli dunya. Lalu mereka murtad untuk mendapatkan kehidupan dunia. Walam yahdillahu qulubahum wa yuthabbituhum ala ad-dinil haqq. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka, dan Allah tidak menetapkan mereka di atas agama yang benar. Jadi Allah Azza wa Jalla sebut di sini antara sebab Allah tidak bagi hidayah adalah kerana manusia tu melebihkan urusan dunia. Allah tidak zalim pada hamba-Nya. Tiba-tiba je Allah tak nak bagi hidayah. Itu bukan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dia bagi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia kufurkan, dia sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Tetapi Allah Azza wa Jalla mempunyai hikmah, sebab kenapa yang layak bagi Allah, dan Allah tidak menzalimi seseorang pun. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut kenapa, kerana Allah tidak bagi hidayah, Allah dahulukan dengan sifat cinta mereka terhadap dunia. Bila dah cinta terhadap dunia, hidayah payah mari. Okey? Kalau tiba-tiba dapat hidayah juga walaupun dia adalah cinta dunia, boleh jadi ada sebab-sebab yang lain. Doa mak ayah dia, doa fakir miskin yang dia bagi sedekah, boleh jadi. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala hidayah, kemudian kita berusaha untuk menepati jalan dan juga pintu hidayah. Baik, yang seterusnya, ulaika alladzina taba'a Allah. Mereka itu orang-orang yang telah dimeteraikan Allah Ta'ala hati mereka, dipateri. Pateri ni apa? Seal, kunci. Mereka ni orang-orang yang telah ditutup, dipateri hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka
dan merekalah orang-orang yang lalai. Merekalah orang-orang yang lalai. Ini sama dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, ayat yang kita baca sentiasa tu. Jadi penutup hati. Hati bila dah tertutup, tak nampak dah kebenaran. Macam kita cerita semalam lah, yang debat dengan pengikut Nabi palsu ni. Dulu Musailamah Al-Kadzab, sekarang ni Rasul pula dah. Apa tu? Kaha Al-Kadzab. Kaha Al-Kadzab. Dia kena beri nama gitu baru kita rasa buruknya perbuatan dia tu. Dia orang ni katalah apa pun, Gajah Rimah pun kita kata, dia tetap dengan pendirian dia. Pasal apa? Hati dah tertutup. Itu kita minta dengan Allah ni, doakan hati kita agar hati kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa terbuka untuk menerima kebenaran. Kalau tidak ikut Kaha Al-Kadzab pun banyak juga orang pengikut ajaran yang menyimpang. Tarekat tu, tarekat ni yang melampau lah, yang sampai sembah kuburan dan seumpama dengannya. Maka bila kita sebut pun payah nak terima. Padahal kita bukan larang daripada diri kita sendiri, tak kita sebut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah buat macam tu. Sahabat pun tak pernah buat. Ulama-ulama dulu pun tak pernah buat. Dia akan cari, dia korek sehingga membolehkan perbuatan yang dia buat tu. Dia tak nak kembali kepada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati ni kena senantiasa minta agar dia ni hidup. Jangan sampai dia ni tertutup. Orang yang murtad ni hati mereka ditutup oleh Allah. Dasarkan ayat yang kita baca ni. Mereka itu orang kufur kepada Allah setelah iman, Allah tutup, Allah pateri hati mereka, pendengaran dan penglihatan. Bukan jadi pekak dah, tapi jadi orang yang lalai. Kalau pateri telinga jadi pekak, pateri mata jadi buta, tapi hati masih okey. Tak dapat lagi lah hidayah ni. Ni sekarang ni Allah Ta'ala, dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia boleh bertutur, tapi Allah pateri mereka sehingga mereka jadi orang lalai. Berarti dia tak dengar nasihat, tazkirah, ayat Quran. Dia tak ada dah benda-benda gitu. Jadi hati mereka mati. Jadi pateri sehingga hati lalai ni bahaya. Hati lalai tu bahaya. Baik. Ayat yang seterusnya. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak syak lagi bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi pada hari akhirat kelak. Pada hari akhirat kelak. Jadi tidak bermanfaat dah bagi mereka. Pendengaran tidak mendatangkan manfaat bagi mereka disebabkan mereka lalai. La jarama'an, tidak la jarama, tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, wala ajaba, dan tidak pelik lagi, annahum fil akhirati humul khasirun, bahawa mereka di hari akhirat adalah orang-orang yang rugi, adalah orang-orang yang rugi. Jadi mereka yang kufur, rugilah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sudah berhijrah, orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan. Difitnah ini diuji oleh orang musyrik, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan adalah Maha Pengampun lagi Maha
mengasihani. Apabila Allah Ta'ala sebut kaum yang murtad, maknanya ada orang yang mana dipaksa sampai murtad. Dan ada satu lagi kumpulan di Mekah ni yang lemah. Yang lemah, yang ditindas oleh kaum mereka. Akan tetapi Allah memberikan jalan keluar bagi mereka dengan berhijrah. Jadi satu kumpulan disekat, dihalang, diseksa. Satu kumpulan lagi kerana diseksa ni dia lari berhijrah. Hijrah dalam Islam ada dua. Hijrah pertama kepada Habasyah. Hijrah yang kedua hijrah ke Madinah. Selepas berhijrah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah. Melainkan hijrah dari sudut hati je lah. Beriman setelah kekufuran ataupun berubah kepada yang baik daripada buruk. Jadi mereka yang berhijrah ni Allah bagi atau jalan keluar bagi mereka. Allah bagi jalan keluar bagi mereka daripada fitnah dan penganiayaan orang-orang musyrik. Kemudian mereka berjihad. Kemudian mereka bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Berarti yaghfarul mukrahu idza amila salihat ba'dal ikrah. Allah sebut di sini Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani adalah isyarat menunjukkan Allah Maha Mengampun apa yang berlaku di saat mereka difitnah dan diuji. Kalau dia ni sebut kekufuran tapi hati dia masih lagi beriman, tapi dia buat itu kerana dipaksa, lalu dia bertaubat dan kembali kepada Allah setelah itu, maka Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Begitulah juga orang yang diuji sampai meninggalkan tanah air, hijrah, tapi mereka ni tak adalah berat sebagaimana golongan pertama. Mereka juga dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampunkan bagi orang yang terpaksa kufur tapi kembali pula setelah itu, dan Allah merahmati golongan yang mana membawa diri mereka berhijrah meninggalkan tanah air semata-mata untuk menjaga agama mereka. Untuk menjaga agama mereka. Kisah ujian mereka ni sangat dahsyat. Okay? Baik, ayat yang seterusnya yang 111. Okey, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka itu pada hari kiamat. Pada hari tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata. Dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dia kerjakan, sama ada baik ataupun jahat, sedang mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Sedikit pun. Maka pada hari akhirat mereka semua ni akan kembali kepada Allah. Jadi disebut dalam tafsir Abdullah Basmih ni, Allah akan ampunkan dosa mereka pada hari akhirat. Dan orang kafir juga akan dihisab ataupun akan dibalas perbuatan mereka, dan orang-orang beriman akan diberikan ganjaran bagi mereka kerana mereka mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kisah fitnah terhadap iman, itu ujian terhadap keimanan. Kita pun sekarang ni walaupun tidak menghadapi sebagaimana ujian mereka zaman dulu, masih lagi ada ujian yang kita kena hadapi untuk menjaga ajaran agama kita.
kerana Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ujian kepada orang yang beriman. Okey, afa hasibtum hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan untuk dia kata kami beriman dalam keadaan tidak diuji. Jadi kita pun pasti akan diuji. Cuma mintalah Allah tetapkan hati kita di saat diuji. Okay? Sekental hati Bilal, sekental hati Abdullah bin Hudzafah. Minta hati kental gitulah, ujian gitu tak tahulah mampu ke tak kita ni. Ni tengok orang kena campur dalam periuk, kena goreng sampai tinggal tulang, hati masih lagi tidak gentar. Sekarang ni ujian kita kemewahan. Tengok tulang juga, tulang kambing. Tulang unta, makan nasi biryani lah, nasi mandi lah. Ujian belaka tu nak test keimanan kita kepada Allah. Tapi akan datang ujian seperti orang mengaku rasul palsu, ulama palsu, penglipu lara, bawa hadis palsu. Semua ni bentuk ujian lah, nak sampai kepada fitnah Dajjal, mengaku sebagai Tuhan palsu. Yang tu lagi besar ujian dia. Jadi semoga Allah menetapkan keimanan kita di atas agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.